14 pendatang asing tanpa izin dari Pusat Tahanan Sementara meloloskan diri fokus dari negeri di bawah payu. Perinciannya kita langsung bersama Inisia Dolosi, Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Nurul, seramai 14 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina meloloskan diri dari Pusat Tahanan Sementara PTS Depoh Tahanan Imigresen Kimanis Papar sekitar 3.30 pagi tadi. Bagaimanapun, 7 daripada parti itu berjaya ditahan semula kira-kira dalam lingkungan radius 2 km dari depoh berkenaan setakat 10.45 pagi. Ketua Polis Daerah Papar DSP Bartolomeo Umpit memberitahu kesemua tahanan berumur lingkungan 23 hingga 43 tahun tersebut dipercayai melarikan diri dengan mengumpil bumbung tandas bangunan setinggi kira-kira 2 meter. Dia orang telah berkumpul masuk ke dalam tandas. Bila dalam tandas ni dia umpil atap zinc tu menggunakan sama ada benda tajam lah umpil. Dia buka, dia lari keluar, dia potong pagar menggunakan cutter. Lepas tu keluar lagi, dia potong lagi pagar. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Papar. Mengulas lanjut, katanya operasi menjejaki 7 lagi suspek yang masih bebas giat dijalankan termasuk melalui sekatan jalan raya di 3 lokasi iaitu Kinarut, Papar dan Bungawan. Operasi turut dibantu Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Pasukan Gerakan Udara PGU, Unit Anjing Pengesan K9 dan Pasukan Polis Marin PPM. Orang ramai yang mempunyai maklumat terhadap suspek yang masih lolos diminta tampil ke Balai Polis Berdekatan atau menghubungi Bilik Gerakan IPD Papar. Kes disiasat mengikut Seksyen 223-224 Kanun Keseksaan. Susulan kejadian tanah runtuh di kilometer 14 Jalan Utama Keningau Apin-Apin Tambunan berdekatan Kampung Liau Laut Keningau semalam, Kerajaan Negeri melalui Kementerian Kerja Raya Sabah memohon peruntukan segera daripada Kerajaan Persekutuan bagi membina jambatan kekal di jalan terbabit. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata ketika ini pihak konsesi Jabatan Kerja Raya JKR telah membina jambatan separuh kekal dijangka siap dalam tempoh 2 bulan. Pembinaan jambatan kekal ini telah berbincang dengan pihak JKR bahawa akan mengambil masa lebih kurang 2 tahun. Jadi sementara kita minta menunggu peruntukan dari Kerajaan Persekutuan, kita akan membina jambatan separuh kekal. Datuk Robert yang juga adun bingkor ditemui pemberita RTM ketika meninjau jalan berkenaan. Ketika ini, pengguna boleh menggunakan jalan alternatif iaitu Jalan Magatang Ranggom Kapayan sementara menunggu kerja-kerja baik pulih dilaksana. Pihak konsesi JKR juga akan membuat jalan lencongan berhampiran jalan tanah runtuh yang dijangka siap dalam tempoh seminggu. Program Pelanjana Semula Ekonomi Penjana Kementerian Pengajian Tinggi Career Advance Program KPT-CAP Advanced Open Water Diver PADI mampu memberi nilai tambah kepada graduan yang mengambil jurusan pelancongan di Politeknik maupun Kolej Komuniti di negeri ini. Melalui program itu, graduan akan diberi sijil atau kad PADI penuh selain ditawarkan peluang pekerjaan sebagai dive master di syarikat pengendali latihan terlibat. Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Komuniti BKIK, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Yusma Yusof berkata, Penjana KPT-CAP merupakan inisiatif kerajaan dalam menangani cabaran kebolehpasaran graduan sekaligus membantu mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia. Sebelum ini dia tak dapat dilaksanakan disebabkan oleh PKP, tetapi bila arahan movement itu telah diangkat, maka barulah kita dapat laksanakan. Dia memang satu program yang sangat ditunggu-tunggu khususnya di Sabah bagi memenuhi kehendak pasaran tourism di Sabah itu sendiri. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program penjana KPT-CAP PADI di Politeknik Tawau. Program ini disertai 20 graduan dari Politeknik Tawau dan Metro Betong Sarawak serta Kolej Komuniti Sempurna yang dikelolakan syarikat WOW Borneo Sendirian Berhad. Melalui program-program yang disediakan oleh Politeknik dengan Kementerian, para pelajar
mudah dan senang mendapat peluang pekerjaan. Kita sedia melatih dan memberi peluang lah untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Banyak memberi manfaat kepada pelajar lah, di mana program ini dapat dianjurkan untuk menambahkan kami punya skill dari segi servis dan juga skill menyelam lah dalam bidang tourism, terutamanya di bagian Sabah ini kita banyak di dalam bagian bidang diving lah, scuba diving. Ini adalah pertama kali saya untuk diving, sangat menyeronokkan. Saya dapat ilmu pengetahuan tentang diving tu. Mungkin saya dibagi peluang untuk guide ke diving ke apakah, insya-Allah lah. Bantuan peranti siswa dilihat mampu meringankan beban mahasiswa B40 untuk melanjutkan pelajaran seiring dengan perkembangan teknologi di institusi pengajian tinggi IPT. Rata-rata yang ditemui RTM di Kota Kinabalu menzahirkan rasa syukur atas inisiatif Kerajaan Persekutuan dalam membantu mahasiswa yang kurang berkemampuan untuk memiliki peranti sendiri. Peranti siswa ini merupakan langkah tersasar yang memfokus kepada golongan belia, khususnya untuk menangani isu kemiskinan digital di Malaysia. Saya rasa peranti siswa itu, untuk siswa itu amat baik kerana dia membantu dari segi pembelajaran. Namun walaupun ada peranti, tapi kita juga kena faham ada setengah tempat itu bukan isunya peranti, tapi lebih kepada infrastruktur itu, iaitu ekologi untuk membantu penggunaan peranti. Contohnya internet. Sangat memudahkan dan meringankan beban para siswa golongan B40 lah, supaya mereka lebih dapat menumpukan perhatian dalam pembelajaran mereka. Dan harapan saya di masa akan datang bantuan-bantuan seperti ini diteruskan kepada para siswa golongan B40. Sebagai seorang bapa, saya rasa bajet peranti siswa sangat sesuai, sangat baik dan dapat membantu kami sebagai ibu bapa mengurangkan kos untuk membeli peralatan pembelajaran anak-anak kami di universiti. Perincian bantuan tersebut menyaksikan kerajaan akan menanggung sekitar RM800 bagi setiap tablet. Berita baik tersebut diumumkan Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika pembentangan bajet 2022 baru-baru ini. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kita terus saja bersama Nurul. Nurul, silakan. Terima kasih di atas perkembangan itu. Saudara, kita ikuti